Safinatun, bukankah kalian punya pembentangan hari itu tajuk Amal Ahli Madinah? Betul tu Adira. Apa yang awak ingin tahu tentang amal ahli Madinah ni? Bolehkah saya tahu tentang apakah definisi untuk amal ahli Madinah? Oh, boleh. Definisi amal ahli Madinah adalah dari segi bahasa adalah diambil dari 3 perkataan iaitu amal, ahli dan Madinah. Amal bermaksud perbuatan atau amalan, manakala ahli bermaksud kerabat, keluarga atau sesuatu bilangan. Madinah pula definisikan sebagai kota yang berada di negara Saudi Arabia yang juga dikenali sebagai Hijaz dan berada di sebelah utara kota Makkah. Manakala, menurut Ibnu Rusdi, maksud amal terbahagi kepada 3 bahagian iaitu perbuatan nafli, perbuatan yang sesuai dengan ijma' Ahlul Madinah dan qiyas serta perbuatan ijtihad Ahlul Madinah namun hanya diguna pakai sehingga zaman sahabat sahaja. Oh, begitu rupanya. Baru saya tahu maksud sebenar amal ahli Madinah. Tadi kan kami berdua baru je bercakap tentang amal ahli Madinah tu kan. Lepas tu kami tertanya-tanyalah, dia punya pembahagian tu tak ada ke? Oh, pasal jenis-jenis amal ahli Madinah lah ni. Ada. Amal ahli Madinah ni terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah melalui jalan perpindahan yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, setiap amalan yang berkait rapat dengan Nabi Muhammad SAW sama ada melalui kata-kata, perbuatan dan takrir. Yang kedua, ijma' yang menentukan kadar-kadar sesuatu atau tempat. Misalnya, penentuan kadar dalam timbangan, penentuan tempat solat, mimbar dan kubur. Yang ketiga, ijma' yang melibatkan amalan-amalan berterusan sejak zaman Rasulullah SAW. Contohnya, azan diulang sebanyak 2 kali dan azan di tempat tinggi dan sebagainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian, yang kedua adalah melalui jalan ijtihad. Jalan ijtihad ni dia terbagi kepada 3 bahagian juga. Yang pertama, ijtihad tidak akan dikira sebagai ijma' dan ijtihad juga tidak dianggap sebagai perajih. Ijtihad ulama' Madinah dikira sebagai hujah, akan tetapi ia menjadi perajih kepada ijtihad yang lain. Kemudian yang ketiga, ijtihad ulama' Madinah merupakan hujah, akan tetapi ia tidak salah sekiranya berlaku khilaf. Tak ada jalan lain lagi. Mereka berpecah menentang dari semua arah. Untuk amal ahli Madinah. Apa pula budak yang mengamuk tengah hari buta ni? Budak-budak! Ayo sini. Budak, awak tahu ke dalil untuk amal ahli Madinah? Cuba kamu lihat surah At-Taubah ayat 100, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan zalikal fawzul azim. Maksudnya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Oh, begitu rupanya. Bagaimana pula dengan hadis? Mestilah ada. Takkanlah tak ada kan? Ada juga hadis yang berkaitan dengan amal Ahlul Madinah, iaitu riwayat Ahmad yang maksudnya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin selepasku. Faham. Saya sudah faham dalil dari segi Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi, terima kasih.
Sama-sama. InsyaAllah saya akan mengikuti apa yang saya tahu. InsyaAllah kita sama-sama kongsi ilmu. Semoga ilmu tersebut semoga bermanfaat. InsyaAllah. Bagi ulama yang menerima ialah ulama mazhab Maliki, Hambali dan Asy-Syafi'i menetapkan hukum harus al-juwalah, iaitu upah mengupah. Ia berdasarkan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 72 yang membawa maksud, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Ayat tersebut kitab dan berlakunya berkaitan umat zaman Yusuf. Namun begitu ia diamalkan dalam Islam. Rumusannya, ulama berpendapat syariat umat terdahulu dapat dijadikan syariat terhadap umat Islam dengan syarat syariat Islam tidak menasahkan syariat sebelumnya. Selain daripada itu, ulama yang menolak amal Ahlul Madinah ini ialah ulama mazhab Al-Asy'ariyah, Imam Ahmad serta sebahagian kalangan ulama Al-Syafi'i seperti Imam Ghazali dan Al-Amidi tidak menerimanya sebagai hujah, yang tidak menjadi hujah juga tidak wajib diikuti kecuali terdapat pengesahan syariat Islam. Justru ulama yang menolak kehujahannya membawa dalil dan alasan yang pertama, syariat Nabi Muhammad SAW dan Islam menjadi saksi terhadap umat terdahulu, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang membawa maksud, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt. Wasallam. Allahu Akbar. Wallahi, aku tidak akan bersamamu selama 4 bulan.